Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan mempelajari bab 7 tenaga dan kuasa. Okay, untuk bab 7 ini kita akan banyak guna rumus. So bila banyak guna rumus, kena ada kalkulator kat sebelah. Memang bersedia untuk kira. Okay. Okay, 7.1. 7.1 ni tenaga dan kuasa. So tenaga dan kuasa kita akan tengok maksud kuasa itu. Okay, kita akan tengok maksud kerja, maksud tenaga dan juga maksud kuasa. Apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan dalam sudut fiziksnya. Okey, kita tengok dulu apa maksud kerja. Okey, kerja sini dia definisi dia ialah hasil darab, daya dan sesaran. Kalau kamu tengok pada animasi ni, budak tu menolak kereta. So ada daya tolakan ni terhasil. Bila ada daya tolakan, kereta itu bergerak daripada asal ke akhir. So daripada satu titik ke satu titik. Okey, jarak objek itu bergerak daripada satu titik ke satu titik, kita namakan dia sebagai sesaran. Okey. Kerja berlaku apabila daya terhasil pada arah yang sama, nampak arah yang sama dengan sesaran. So cara kita kira kerja dalam unit joule, kita darabkan hasil darab daya dan sesaran. Daya mesti dalam unit Newton, sesaran dalam unit meter. Okay, so kita akan dapat nilai kerja dalam unit joule. Okay, saya ulang balik untuk kawan-kawan yang baru masuk. Okay, kerja tu apa? Kerja adalah satu orang kata apa? Satu definisi di mana hasil darab daya dengan sesaran. So bila daya tolakan berlaku, kereta mainan tu bergerak daripada satu titik ke satu titik. So ada jarak kat situ. Jarak tu kita panggil sesaran. Kita kira dalam unit meter. So kerja tu kita darabkan daya dan sesaran. So unit SI bagi kerja adalah joule. Unit lain yang boleh kita guna untuk kerja ialah Newton meter. So dia hasil darab daya dan sesaran kan. So kita boleh guna unit N besar dan M kecil. Okey, keupayaan untuk melakukan kerja ini disebut sebagai tenaga. Okey, kenapa disebut sebagai tenaga? Kerana definisi dia 1 joule, okey, 1 joule tenaga kerja dilakukan apabila satu daya Newton digunakan untuk menggerakkan objek 1 meter pada arah daya. Arah yang sama dengan daya. Arah mesti sama. Okey. Keupayaan nak melakukan kerja tu kita sebut juga sebagai
tenaga. Sebab sejumlah tenaga digunakan apabila daya digunakan untuk menggerakkan objek. Okey, so adakah kerja dan tenaga itu sama? Okey, tenaga kita definisi sebagai keupayaan melakukan kerja. Yang bersama sebab kerja tu adalah hasil darab yang digunakan sesaran dalam daya yang sama. Adalah tenaga yang bertindak melalui daya sesuatu objek bergerak. Okay? Kerja itu adalah keupayaan kita. Samalah maksud dengan tenaga. Keupayaan kita untuk melakukan sesuatu kerja. Cara kira kerja mudah saja. Kita tengok pada Newton iaitu daya dan pada sesaran dalam unit meter. Okey, Rajah menunjukkan seorang murid berat dia 400 Newton dan beban di tangan dia adalah 100 Newton. So dia nak naik tangga 3 meter. Hitung kerja. Okey. Bila kita nak hitung kerja kat sini, kita tambah dulu daya dia. 400 tambah 100, barulah kita darab dengan 3 meter. Dan unit dia adalah, unit kerja adalah joule. Atau kamu boleh letak juga Newton meter, dua-dua terima. Okey, contoh yang kedua. Ali angkat kotak yang berjisim 10 kg daripada lantai ke atas almari. So, bila dalam unit kg, kita kena tukar ke dalam unit Newton dahulu. Bagaimana kita nak tukar? Sebab anggaran daya graviti yang bertindak ke atas objek 1 kilo adalah 10 Newton. So, 10 kg. Kita darab dulu dengan 10 Newton. Barulah kita dapat jumlah berat kotak dalam unit Newton. Okay. Kalau dia bagi dalam soalan dalam bentuk kg, kena ingat darab 10 dahulu. Barulah kita boleh darab dengan sesaran dia. Ini adalah contoh yang dalam buku teks. Okey, seterusnya seorang buruh menarik baldi berisi simen seberat 300 Newton daripada atas tanah ke tingkat sebuah bangunan menggunakan sistem takal. Okey. Tingkat 1 adalah 10 meter dari tanah. Berapakah kerja yang dilakukan oleh buruh itu? Okey, dia angkat baldi. Baldi ni 300 Newton. Pakai sistem takal. Okey, nak angkat sebanyak 10 meter. So kita darabkan 300 Newton dengan sesaran 10 meter. Dapat 3,000 joule. Okey. Masih dalam konsep kerja. Konsep kerja ni mesti pada arah yang sama. Kalau arah daya dan arah sesaran berbeza, dia tak jadi kerja. Macam ni lah. Kamu bawa bijirin nak bergerak ke hadapan 10 km. Tapi daya kamu adalah ke atas. Dan tak jadi kerja tu. Okay, sepatutnya ke hadapan tapi daya mengangkat tu ke atas. Kamu tak bergerak ke hadapan. So arah tu tak sama.
So tu bukan kerja. Yang kedua, apa? Bila tiada jarak. Maksudnya tiada perubahan sesaran. Okey. Sekarang kamu berada di meja. Cuba pergi tolak dinding. Okey. Bila kamu tolak dinding, ini gambaran-gambar Goku. Bila tolak dinding, dinding berubah tak? Ada jarak tak perubahan daripada satu titik ke satu titik? Okey. Bila tak ada, kosong, banyak mana pun daya kamu kenakan, katalah kamu kenakan daya sebanyak 300 Newton, tapi tak ada jarak kat sini. Jaraknya kosong. So bila kita darab, ni bahasa Inggeris lah, work, okay, 300 Newton, darab kosong. So kita tetap dapat nilai sifarnya. So tiada kerja dilakukan. Okey. Ini soalan latihan. Satu kotak seberat 400 Newton diturunkan daripada belakang lori yang mempunyai ketinggian 1.3 meter. Hitung kerja. Okey, 400 Newton darab dengan 1.3. Dapat berapa? 520. 520. Saya tak check ni sebab saya tak buka kalkulator teacher lagi. Suruh anak murid je. Okey, kanak-kanak menggunakan 10 Newton untuk ni daya, tertinggal ayat daya. Kanak-kanak ni, budak ni dia kenakan daya sebanyak 10 Newton. Lepas tu berat kotak ni 30 Newton. Dia tolak sejauh 2 meter. Okey, berapa nilai kerja dia? So kita tambah dulu. 10 tambah 30 dapat 40. Darab dengan 2. So dapat 80. Betul. Okey, bagus. Okey, ini bila incline macam ni. Okey, nanti saya tunjukkan. Incline macam ni kamu kena guna, dalam maths kita panggil apa ni? Teori Pythagoras ke? Okey, untuk mendapatkan nilai sesaran macam ni soalan mencabarlah sikit. Jarang-jarang ada lah. Okey, so kita gunakan kuasa 2. Okey, kalau ada landasan yang incline macam ni, incline tu apa? Cerun ni. Ada yang baru masuk. Okey, kalau ada yang incline macam ni, kita akan guna cara maths. Okey, 4 ni kita guna kuasa 2. 3 ni kuasa 2. Kita tambah dia punya nilai kuasa. Okey. Lepas tu kita buat punca kuasa untuk pindahkan dia. Baru dapat 5. 5 ni baru kita darab dengan nilai daya. Ini teacher rasa peringkat kamu jarang kot. Peringkat kata 4 nanti. Okey. Seterusnya soalan dia nak angkat kotak yang seberat 50 Newton sejauh 3 meter, setinggi 3 meter. So dapat 150. Kan? 5 darab 3, 15. Tambah nilai 0 kat belakang. Okay. Baik, betul kita buat. Okay, so dalam kira kita panggil apa ni? Momen daya. Kerja sama dengan daya dan sesaran. Sesaran ni bermaksud, kan teacher kata sesaran adalah
perubahan ataupun nilai jarak daripada objek tu bergerak satu titik ke satu titik akhir. So kalaulah dalam konsep moment daya macam ni, dia bergerak secara orang kata apa? Paksi daripada sini ke sini kan. So jarak dia adalah 20 cm. So 20 cm kamu kena tukar dulu kepada meter. Daya yang dikenakan adalah 50. Bila nilai kecil ke nilai besar, kita kena guna bahagi. Kalau formula teacher, kecil, besar, bahagi. Kalau nilai daripada besar ke kecil, kali. Kali tu darab lah. So 20 nak ke meter, kita kena bahagi 100 kan? 100 titik perpuluhan 12. So jadi 0.2 meter. 0.2 meter. So darab dapat berapa? Hilang pula teacher punya. 10. Berapa? 10? 10. 50 darab 0.2 dapat 10 joule. Yang baru masuk kita tengah buat latihan pengiraan kerja. Mudah saja sebab hari ni teacher masuk yang mudah je dahulu. Sekarang kita nak masuk kuasa. Ingat tadi, faham ya? Kerja macam mana? Kerja mudah je. Ambil daya darab dengan sesaran. Untuk kuasa, apa maksud kuasa? Kuasa didefinisikan sebagai kadar. Bila ada je perkataan kadar mesti berkait dengan masa. Masa kita melakukan kerja. Bukan masa jam pukul 10 tu. Tempoh masa. Dalam satu tempoh masa kita lakukan kerja. Sebab tu teacher letak gambar jam kat sini. Maksudnya budak ni dia tengah buat kerja. Ada daya tolakan dan ada sesaran daripada satu titik permulaan ke hingga titik akhir. Dalam satu tempoh masa. So nilai kuasa, macam mana kita nak tahu kuasa? Kita ambil kerja bahagi dengan tempoh masa itu. Kuasa, ini adalah simbol, ini bukan unit ini kita panggil simbol. In English, P is power, kerja ni work, masa is time. Cuma kalau dalam unit dia kita kena buat kurungan. Kuasa dalam unit watt, kerja dalam unit joule, J besar, masa dalam unit saat. Kalau unit kita buat kurungan. Sini. Kalau di koma saja ini maksud dia, tapi dalam English. Unit SI bagi kuasa adalah watt. W huruf besar. Apa itu kuasa? Apabila 1 joule kan kita boleh definisi sebagai kerja ataupun tenaga. Dilakukan dalam masa 1 saat. So unit dia 1 watt, kita boleh guna watt ataupun JS negatif 1. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab kan J
per dengan S. So bila dapat nilai, dia boleh pindah ke atas ni jadi C S negatif 1 ataupun penulisan kita boleh buat J per S. Okay, itu cara penulisan unit. Apa ni yang baru masuk ni? Okay. Okay, seterusnya cara mengira kuasa. Okay. Seekor monyet mempunyai berat 50 Newton, panjat pokok setinggi 3 meter. Okay, monyet tu dia panjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Bila dia panjat pokok dalam masa 20 saat tu, so dia tak bagi kerja. Dia tak bagi nilai kerja terus pada kamu supaya kamu boleh bahagi dengan masa. Dia bagi kerja tu belum dikira lagi. So kita kira dulu kerja. 50 Newton kita darab dengan 3 meter. 150. 150 Joule. Barulah kita bahagikan nak dapatkan berapa kuasa dia. Kerja tu dilakukan dalam masa 20 saat. So 150 Joule bahagi 20 saat. Okay, dapat berapa? 75. 75 watt. Okay, 75 watt. Faham kuasa tu? Kuasa adalah berapa kadar kerja tu dilakukan dalam satu tempoh masa. Okey, seterusnya Aizul menarik kotak landasan licin daripada A ke B. A ke B tu 2 meter. Daya untuk dia tarik 30 Newton. Dalam masa 5 saat. Okay. So daripada sini, daripada soalan kita tahu ini daya, ini sesaran, ini masa. So daya dan sesaran kita gunakan untuk mengira kerja dahulu. 30 Newton darab 2 meter. So dapat 60 jawapan 60 Joule. Okey, barulah 60 Joule bahagi dengan 5 saat. Dapat 12 watt. 12 watt. Thank you. Okey, yang baru masuk, sekarang teacher dah masuk dekat kuasa tau. Yang kerja tadi atas lagi. Tapi kita masih menggunakan rumus kerja. Rumus kerja kita darabkan dan sesaran. Sesaran adalah jarak daripada titik permulaan sehingga titik akhir objek itu bergerak. Okey, kalau gambar yang ni tadi, berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 minit untuk mengangkat objek di bawah? Okay. So kita kira dulu kerja dia. Kerja dia 50 Newton. Kita darab dengan 3 meter. Dapat 150 joules. Ya. So untuk kira kuasa 150 Joule nak bagi dengan masa. Masa kat sini dalam unit saat. So 2 minit kamu kena tukar kepada saat dulu. 120 saat. Okay, 120. Okay, jumlah akhir berapa watt?
1.25. 1.25 watt. Okey, betul. Okey, cuba buat yang ni pula. Satu motor elektrik menurunkan mesin seberat, ini berat dia 300 Newton. So ni daya dia lah. Daripada ketinggian, okey, ni sesaran dia 20 meter. So unit tak payah tukar, tak payah tukar. Tapi masa dia dalam 2 minit. Okey. So kita kira dulu kerja. Kalau nak shortcut boleh. Kuasa sama dengan 300 Newton darab 20 meter bahagi dengan 2 minit darab 60 kan? 120. Okay. Ni teacher shortcut. Kamu boleh terus tekan kalkulator. Dapat berapa? 50. 50 watt. Okay. Dalam exam kamu boleh terus buat macam ni sebenarnya. Macam tadi teacher ajar step by step. Kerja dulu, dapat nilai kerja, baru masuk rumus kuasa. Tapi kalau kamu dah cekap, boleh terus masuk dalam satu rumus terus. Tapi teacher tertinggal ni. Sepatutnya kena unit kena ada. Okay, unit mesti ada. So cara markahan selalunya ni, the whole rumus ni satu markah. Jawapan mengikut unit satu markah. Kalau soalan simple macam ni lah 2 markah. Kalau soalan yang lagi panjang-panjang lagi tu, nanti markah dia bertambah lah. Sebab kiranya yang hari ni yang basic. So nanti kita akan masuk tenaga kinetik apa semua tu lagi complicated sikit. So yang ni yang basic untuk bab ini. Okay. Ni cara panjang. Sekejap, teacher iris. Okay, ni cara panjang. Okay, untuk yang baru masuk, so kita kena kira kerja dahulu. Macam mana kita kira kerja? Kita mesti darabkan daya dan sesaran. Okay, darab dulu baru dapat kerja. Lepas tu bahagi dengan masa. Masa mesti dalam unit saat. So apa nilai masa yang diberi dalam soalan, kita kena tukar pada saat. Barulah kita dapat menjawab soalan berapa nilai kuasa. Okey. Seorang pekerja, ni salah ni, ejaan berat ni. Okey, ni daya dia 600 Newton, naik tangga 5 meter dalam masa 4 saat. Okey, berapa kuasa dia? So, kalau kalau dah cekap boleh buat cara laju. Terus kira kuasa kat dalam rumus. 600 Newton darab dengan 5 meter bahagi dengan 4 saat. So, dapat berapa? 750. 350 750. Sorry. 750 watt. Okay. Yang ini kita kira kerja dahulu. Okay, kita kira kerja dahulu. Kalau kerja mesti guna daya darab dengan sesaran. Okay. Ini dia bagi kuasa. Okay, satu setereka mempunyai kuasa 2000 watt. Berapakah tenaga? Okay, ingat tenaga tu kerja. Sama je, tenaga tu kerja.
yang digunakan selama 2 minit untuk menghasilkan kuasanya. 2 minit, kita tukar pada saat berapa? 120. Okey, 120. Ini mudah je. So, kita tengok dalam rumus kuasa. Kuasa sama dengan kerja bahagi masa kan. So, bila dia nak kerja kat sini, masa ni kita pindahkan ke sebelah sama dengan. So, dia akan jadi darab. So kalau kita terbalikkan untuk kira kerja adalah kita darabkan masa dan kuasa. Betul tak? So masa 120 saat darab dengan 2000 watt. Teacher punya ni salah ni. Watt huruf besar. So dapat berapa? 240,000. 3, 4. Teacher 1, 2, 3, 4. 12 darab 2, 24. Okay, jom. Okay, nampak bila kadang-kadang dalam soalan, sebab kamu dah masa tingkatan 1, kamu dah belajar imbuhan. Imbuhan kilo, senti, semua tu kan. So, bila banyak macam ni, kita boleh tambah dia punya imbuhan K depan dia, kilojoule. So untuk tambah imbuhan kilojoule, kita boleh bahagi dengan 1000. Okay, potong 3 ni, dapatlah 240 K kecil, J besar, kilojoule. Boleh juga. Okay, nanti kena tengok balik lah yang masa form 1 tukar-tukar unit ni. Tukar unit pula dah. Tambah imbuhan. Okay. Okay, ini mudah je. Kita nak tengok siapa paling power. Siapa paling berkuasa naik tangga. Okay, kalau Wani ni darabkan 600 Newton darab 7 meter bahagi 11 saat. Okay, dapat berapa? Kalau Remy 500 Newton darab 7 meter bahagi 10 saat. Dulu teacher selalu buat pertandingan ni. Pertandingan siapa paling power untuk bab ni. Okey, dapat berapa untuk nilai Wani? 381. 381 watt. Untuk Remy? 35. 35 je? Ha. 350. So, siapa yang paling power, dia mempunyai nilai yang tinggi. Okey. Ini soalan dalam buku kamu kan? Dalam buku Amali. Buku Amali juga. Buku Kemahiran Proses Sains. Muka surat 142. Tandakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. So kita tengok dalam rumus kerja melibatkan daya dan sesaran. Okey. So inilah yang terlibat. So faktor yang mempengaruhi kuasa, tengok dalam rumus dia, masa, daya dan juga sesaran. Okey, nombor 5,
jumlah kerja yang dilakukan adalah sama dengan jumlah tenaga yang digunakan. Okay, nilai kerja tu adalah sama dengan jumlah tenaga yang digunakan untuk melakukan kerja itu. Okay, sama konsep dia ni sama. Sebab nanti kita nak belajar tentang tenaga-tenaga ni. Berdepanlah. Okay, B semakin, okay, kalau semakin besar kerja yang dilakukan, maksudnya semakin besar juga kuasa yang diperlukan. Okay. Soalan nombor 6 dalam buku kamu, teacher tak sempat nak apa, check, tapi teacher rasa untuk hari ni dah pandai dah ni. Ini soalan yang dalam buku teks. Okay, boleh cuba buat juga. Okay. Kita nak buat yang soalan buku amali tu sama-sama. Kita buat kat sini Buku amali kamu tu soalan 6A. Teacher conteng je. Seorang pekerja menolak kereta sorong yang berjisim 12 kg sejauh 15 meter. Ingat, bila dalam unit kg, kena darab dengan 10 dahulu untuk tukar dia ke dalam unit Newton. So 10 jadi 120 Newton. Okay, barulah kita kira dia punya kerja iaitu 120 Newton. Kita darab dengan 15 meter. So dapat jawapan berapa? $1,800. Betul, 1,800 Joule. Okay, boleh buat sama-sama. Satu nanti dah siap, tinggal hantar kat teacher je. Baik siap pun terus pun boleh. Sebab dah masuk kelas kan. Okay, untuk soalan B. Teacher tukar colour lain pula. Untuk soalan B, Melly mempunyai berat 45 kg. Sekarang ni 45 kg dia tu. Lepas tu dia bawa pula buku seberat 3 kg. Okey. Naik tangga setinggi 2.5 meter. So kg ni tambah dulu, darab dengan 10. Dah siap tu, ataupun kalau dah cekap boleh sambung terus. Kat sini darab dengan 2.5 meter. Okay. Boleh darab secara terus sahaja. Sebab dia tak terganggu. Yang tambah ni kena kurangkan. Tekan saja kalkulator, dapat 1,200 Joule. Okey, kalau yang tak faham tu tanya ya. Jangan senyap je. Kalau tulis dekat, jangan tulis kat chat tau. Teacher jarang buka chat, nanti tak perasan. Okey, soalan 7A. Ini melibatkan kuasa. Kan? Alif menolak kereta yang rosak yang mempunyai 600 kilo. Buku ni dia suka pakai kilo ni. Sejauh 15 meter dalam masa 30 saat. So, kalau ikut konsep dia, kg kita kena tukar dulu dalam unit Newton. So, kita darab dengan 10. Darab dengan sesaran dia berapa? 15 meter. Bahagi dengan masa yang tempoh masa dia ambil. Tempoh masa dia dalam 30 saat. Okey.
So, dapat tak jawapan? Berapa dapat? 3,000. 3,000 watt. Betul. Okay. Teacher dah tak ada muka surat kosong. Okay. Soalan B, saya tulis kat sini Malas nak tambah kertas. Soalan B, sebuah lift membawa 7 orang pekerja seberat 5,600 Newton. Lift tu beratnya. Lift itu bergerak daripada aras bawah ke tingkat 5 setinggi, tinggi dia tu 20.5 meter dalam masa 20 saat. So, berapa kuasa yang digunakan oleh lift tersebut? So, 5,600 Newton darab dengan 20.5 meter bahagi dengan 20 saat. So, dapat jawapan? 5,740. 5,740. Bagus, 5,740 watt. Dah pandai dah. So, nombor 8. Beri contoh aktiviti yang terlibat dalam kehidupan seharian kuasa yang tinggi. Maksud kuasa yang tinggi tu maksudnya mesti melibatkan nilai yang besar lah. Daya yang besar, sesaran yang jauh, masa yang panjang. So, kamu boleh letak apa-apa saja situasi. Situasi yang kita dah guna pun boleh. Kalau kuasa yang rendah pula, daya yang kecil, maksudnya angkat benda yang ringan pada jarak yang pendek. Dalam masa berapa? Macam, mengangkat sebuah buku daripada atas meja ke kerusi. So, jarak dia pendek. Okey, kesimpulan, kerja dilakukan apabila untuk kesimpulan tu kamu ambil definasi kerja tadi. Apa definasi kerja yang kita buat? Okey, definisi kerja yang kita buat ialah ni awal tadi ni. Satu daya ataupun hasil darab daya dengan sesaran. Boleh juga kamu guna ayat yang bawah ini. Kerja dilakukan apabila satu daya Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. Okay, tengok pada ayat tu. Kerja dilakukan apabila suatu daya digunakan untuk menggerakkan satu objek melalui satu jarak pada arah yang sama. Okey. Kuasa pula, apa itu kuasa? Kuasa ialah kadar melakukan kerja. Okey, kadar melakukan kerja. Okey. Dah habis untuk buku ni, habislah untuk kelas kita pada hari ini. Ada tak lagi sebarang soalan? Tak ada. Kalau ada soalan, tiba-tiba buat latihan tak faham, boleh boleh apa? Apa teacher nak cakap ni? Boleh PM teacher. Kalaulah teacher tak jawab, teacher baca tapi tak jawab, dah blue tick, tanya lagi sekali.
kadang-kadang anak teacher ni dia suka main phone. Dia baca habis semua mesej tu, teacher tak baca lagi pun sebenarnya. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ni. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, kita jumpa minggu depan untuk topik seterusnya. Apa? Tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Boleh baca dulu, boleh cuba buat latihan tu dulu. Buku teks pun boleh, buku ni pun boleh. Okey? Okey, itu saja daripada teacher. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, teacher.